Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin. Thumma alhamdulillah alladhi khalaqal insan wa 'allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Kau jadikanlah ilmu ini sebagai suluhan cahaya yang akan menerangi gelitanya kami di saat sepi sendiri sunyi tidak akan kembali lagi saat kami duduk dan bersemadi di ruang sempit yang bernama pusara. Ya Allah, Kau jadikanlah ilmu ini sebagai mata rantai. Kau jadikanlah ilmu ini sebagai silah, sebagai penyambung dan penerus yang akan bisa datang sebagai santapan di saat kami lapar di pusara. Ilmu ini ya Allah, datanglah ia sebagai peneman di saat kami sunyi sepi. Datangkanlah ilmu yang kami pelajari ini ya Allah sebagai cahaya di saat kami gelita. Datangkan ya Allah sebagai penolong di saat kami tiada pelindung. Ya Allah, Kau jadikanlah ilmu ini ilmu yang bermanfaat, bukan membawa mudarat. Ilmu yang menyatukan umat, bukan ilmu yang memecah belahkan masyarakat. Ilmu yang menjernihkan, bukan ilmu yang mengeruhkan. Ilmu yang menguatkan, bukan ilmu yang melemahkan. Ilmu yang menyatukan, bukan ilmu yang mencerai-beraikan. Ilmu yang mendekatkan, bukan ilmu yang menjauhkan. Ilmu yang meluruskan, bukan yang membengkokkan. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam, pimpinan masjid, jawatan kuasa pengurusan pentadbiran, pemerintahan, kerajaan masjid, Masjid Al-Marbawi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan masjid ini sebagai sumbu pelita, sebagai benting dan sebagai punca kuasa pahala menuju ke syurga. Seluruh penggerak, pengatur, penyusun, penegak, penyambung, penerus, penjaga, pelindung lidah risalah Allah dan lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah-ayah dan ibu-ibu, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, anak-anak dan penerus dan bakal pewaris sallallahu alaihi Muhammad, pewaris jawatan kuasa masjid yang akan lahir daripada anak-anak yang hadir pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur Allah SWT, tuan-tuan. Kita tinggikan, kita terbangkan rasa syukur kehadrat Allah Azza wa Jal dalam kesibukan, dalam kekalutan kita mengejar dunia ini. Tanda Allah menghina seseorang, Allah adalah Allah melepas dan membiar. Allah melepaskan kekedang menyebabkan kita terhempas dan terbabas. Ada manusia yang dia senang dan lapang, tapi tak terenyak nak main masjid, dan dia tidak terusik dan terjentik. Maka ini tanda mungkin Allah melepaskan. Itu tanda Allah sedang menghina. Allah tak buat dia terenyak. Tanda Allah memuliakan, Allah tak akan biar dan Allah tak akan melepaskan kita. Setiap saat mesti Allah jentik dan Allah tampar sehingga kita terenyak, terikat dan melekat. Aku nak main masjid lah hari ni. Sebab apa? Sebab ustaz yang kuliah malam ni memang nombor 1 manis di dunia. Boleh tahu tu? Ada bantahan yang berhormat? Kalau ada bantahan sila keluar dewan sekarang. InsyaAllah. Boleh Saja selingan. Saya agak keletihan sikit hari ni, jadi nak mengubat keletihan tu. InsyaAllah. Tak apa, dunia memang tempat berpenat, bukan untuk tempat berehat. Terima kasih banyak sekali lagi. Izinkan saya, tuan-tuan, untuk memulakan pertemuan kita malam ni untuk kita sama-sama bangkit. Tuan-tuan, sebagai mukadimahnya, saya nak bacakan satu wasiat
Ya, wawai bagi wasiat ni. Okey. Wasiat yang akan ku baca pada malam Rajab. Dan wasiat ini telah ditulis juga pada malam Rajab. Dengarkan umat-umat Sungai Dua. Bukan 3, bukan 4. 2 selama-lamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebelum saya nak bacakan wasiat ni. Wasiat ni dia agak mendebar dan menggetarkan. Sebahagian daripada wasiat ni setelah saya nukilkan dalam sebahagian teks khutbah saya di peringkat Pulau Pinang, sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat ini telah pun berusia kurang lebih 250 tahun. Dan saya rasa bangsa Melayu, tambah-tambah anak-anak muda ni mungkin tak tahu langsung tentang wasiat. Yang wasiat ni ditujukan untuk kita. Inilah poin untuk kita bangkit. Dan tajuk kita malam ni, bangkitlah. Kebangkitan umat. Sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu semenjak sebulan 2 bulan ni, semua suka tajuk bangkit ni. Baguslah kan? Baguslah. Bangkit ni padahal Allah suruh kita bangkit tu lama dah. Every day is a bangkit day. Bukan hanya kuih bangkit. Sebenarnya pada setiap hari adalah hari untuk kita bangkit. Apa dalilnya? Tuan-tuan, ada 3 surah pertama, 3 wahyu pertama yang Allah anugerah dan Allah perintah, yang Allah ilham, yang Allah wasiat, yang Allah turunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bumi Makkah. Agak-agak tuan-tuan, siapa boleh sebutkan saya 3 wasiat daripada Allah? 3 surah pertama, 3 wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi. Dan mungkin kita tak perasan, rupanya 3 wahyu pertama, the first 3 letters, love letter. Surat cinta dari ilahi. Tajuk khutbah yang saya tulis bulan lepas. Surat cinta dari ilahi. Ada 3 poin. Tuan-tuan, 3 surah, 3 ayat. Pertama, wahyu terawal yang Allah turun kepada Nabi. Cerita tentang bangkit. Itulah poin ni ke? Itulah jawapan kepada persoalan malam ni. Yang pertama, Allah suruh apa? Iqra Muhammad. Iqra Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Nak baca kena bangkit. La adri. Aku tidak tahu. Nabi tak boleh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra wa rabbukal akram. La adri, aku tidak tahu. Aku tidak belajar bahasa Arab. Nabi tak boleh baca. Sehingga dipetik dan dipeluk. Tuan-tuan, sebagaimana sirah Nabawiyah. Yang tuan-tuan belajar kitab sirah Nabawiyah cerita tentang peristiwa asbabun nuzul. Bagaimana peristiwa berlakunya, episod kejadian turunnya malam pertama Nabi terima love letter, surat cinta daripada Allah yang bernama Al-Quran. Tak pernah tengok dalam sepanjang 40 tahun Nabi hidup. Di sepanjang 40 tahun Nabi hidup, Nabi tak pernah menerima kitab Al-Quran. Pada malam nuzul Quran, Nabi menggeletar, Zammiluni, selimutkan aku takut. Aku tak pernah tengok benda yang sedahsyat dan sebesar ini. Nak abang mai kita tuan-tuan, betapa mahalnya Quran. Maka wasiat pertama yang Allah turunkan, yang Allah bekalkan pada Nabi adalah Iqra, bangkit, baca. Ambil tahu, selidik, teroka, explore. Ini tanggungjawab kita. Anak-anak muda, bangkit, belajar, cari mana kekuatan bangsa Melayu, mana kitab lama bangsa Melayu yang dirampas oleh Portugis, oleh British, oleh Belanda, mana? Muslimin dan Muslimat, sallallahu alaihi wasallam. Kum. Satu. Yang kedua, surah apa? Wasiat yang kedua dan ketiga. Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang lena, bangkit, kata Allah Azza wa Jalla. Allah pun suruh kita bangkit. Yang kedua, yang pertama bangkit baca, belajar. Sallallahu alaihi wasallam. Ambil tahu
Dan yang kedua, bangkit, qum fa'anzir. Dah hang pandai, dah hang belajar, dah hang ada ilmu, bangkit sampai. Maka pelajaran bangkit yang kedua, dakwah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka perintah yang kedua, lepas hang bangkit baca, maka Allah kata, sampaikan, balighu anni walau ayah. Maka sampai, maka ustaz-ustaz pun mai, penat macam mana pun mai demi untuk menyahut dan menyambut seruan dan panggilan Allah Azza wa Jal. Sampaikan pada umat walau satu ayat. Qum fa'anzir, bangkit sampai, dakwah, cerita, share, follow, subscribe, like, doa. Dan yang ketiga, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, kata Allah. Setelah engkau belajar baca, setelah engkau pandai engkau dakwah pada orang, engkau akan disanjung, engkau ada PhD, engkau ada doktor, dah ada doktor, dah ada PhD. Jangan bongkak dengan ilmumu. Tengah malam bangkit, bersih, tasawuf, tazkiyatun nafs. Bangkit, Allah kata, qumil laila illa qalila. Bersyukur atas nikmat ilmu yang kau ada. Yang tak sat daripada zero kan, kepada hero kan. Hang tak ada apa dulu. Hang ni dulu tak ada apa. Hang ni kecil je dulu. Sampai lah pun kecil. Nasib baik mana? Boleh tak tahu? Tak ada apa pun nilai kita ni. Allah kata bangkit, bersihkan hatimu. Maka bangkit juga. Muslimin dan muslimat. Maka 3 perintah Allah yang terawal juga cerita tentang kebangkitan. Maka itulah terjawab persoalan kita malam ni. Persoalan dari Muhammad. Okey. Izinkan saya, sebagaimana yang dijanjikan, wasiat yang ditulis oleh seorang pejuang bangsa setelah Melayu jatuh ke tanah Portugis dan Belanda. Kejatuhan pertama, tuan-tuan, di tanah Melayu ni adalah kejatuhan Kerajaan Kedah. Tuan-tuan, kebangkitan Islam di bumi tanah Melayu ni adalah kebangkitan pertama di Kedah Tua 630 Masihi. Maharaja Derba Raja yang datang daripada Parsi, Alexander. Akhirnya Islam dikedahkan. Kedah diislamkan. Islam dikedahkan. Islam dikedahkan. Tak boleh tu. Kedah diislamkan. Maka bangkit bangsa Kedah, tuan-tuan. 630 Masihi. Kebangkitan pertama tanah Melayu adalah di bumi Kedah. Termasuk jajaran laluan Sungai Dua. Ini pun laluan Kedah. Maka kita dah kenal Islam seawal 630 Masihi. Tuan-tuan tak rasa bangga? Nabi wafat 632. Tuan-tuan, catatan ni, tuan-tuan boleh pergi cek. Andai kata takut saya mengauta, pandai reka cerita. Sumber saya daripada arkib, daripada muzium, daripada perpustakaan yang kita turun tengok sendiri. Dan juga tuan-tuan boleh tengok dekat kampung, Meriam apa tu? Sallallahu alaihi Muhammad. Dekat lepas dari Sungai Batu pun ada catatan 630 bumi Kedah diislamkan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. 630, tuan-tuan, Kedah dah terima, tanah Melayu dah terima Islam. Nabi wafat bila? 632. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, Islam sudah pun tiba di bumi tanah Melayu ketika mana Nabi masih berada dalam hayat. Dalam arti kata lain, Nabi menyadari Islamnya bumi Islam, Islamnya bumi tanah Melayu. Muslimin dan muslimat. Sebab itu dalam catatan yang kedua, 625 Masihi, dalam kitab Syah Sufi Daulah. Dalam 626 Masihi, Nabi hantar 2 orang sahabat untuk mengislamkan, menambahkan lagi kawasan jajahan untuk mendaulah dan mendakwah. Tuan-tuan, beza bila Portugis, Belanda, Jepun, Yahudi, US, Portugal, Spain, Sallallahu alaihi Muhammad, ni negara-negara kolonial ni, Perancis, Jerman ni kan. Apa beza negara penjajah takluk tanah dengan apa beza dengan Islam menakluk wilayah? Apa beza, tuan-tuan? Penjajah, mereka menakluk tanah hanya untuk harta dan kita kata hanya untuk rakus, hanya untuk tujuan dunia dan harta. Apa yang ada pada tanah tu? Biji timah, besi, Sallallahu alaihi Muhammad, emas. Tuan-tuan,
British ketika menakluki wilayah Tanah Melayu ni. Perang Dunia Pertama 1914. Tuan-tuan tahu, British menggunakan modal yang dijual, yang didapati daripada getah dan biji timah yang diambil daripada Tanah Melayu. Modal itu dia guna untuk perang dunia. Tuan-tuan tak rasa apa? Itu tanah kita, hasil bumi kita. British mai, dia ambil kesempatan, dia korek, dia pergi jual, modal yang dia dapat, dia guna untuk menampung logistik. Akhirnya menang puak British dan Perancis. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dalam Perang Dunia Pertama, jatuh kerajaan Turki Uthmaniyah. Jatuh Palestin, jatuh bumi Hijaz Madinah. Menggunakan tanah Melayu. Oh, tuan-tuan. Sebab tu saya kata, bab sejarah ni, kalau kita faham betul, kita akan rasa bersalah, berdosa, terhina. Ya Allah, berdosanya aku tak buat apa ni. Tanah Melayu ni tanah yang hebat. Tok Guru, alim ulama, khalifah, sultan dulu punya jaga ni. Tiba-tiba kita duk ngangang. Tak mempertahan dan tak membela. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tadi nak baca wasiat ni, tak baca-baca ni. Dia nak share why. Okay, muslimin dan muslimat. Saya nak buka minda tuan-tuan dulu. Okay. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi nak beritahu bahawa kebangkitan pertama di Tanah Melayu 630 Kedah. Dan kebangkitan Tanah Melayu yang kedua di mana? Di Empayar Melayu Melaka 1242. 1262. Yang kita belajar buku sejarah dia 1400 para miswara kan. Sultan Iskandar Shah. Tak apalah. Tapi lebih tepat dalam menurut pakar sejarah 1262. Muslimin dan muslimat. Hanya lebih kurang tuan-tuan 100 tahun lebih selepas Raja Peraum Mahawangsa Kedah diislamkan, barulah bertapaknya Melaka Islam di bumi Melaka. Maksudnya kita dulu baru Melaka. Saya sebut kita lah sebab sejarahnya kita adalah wilayah Kedah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan tuan-tuan, dua tanah ini terawal bangkit di Tanah Melayu dan dua tanah ini juga pernah jatuh dan runtuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab apa? Sebab kita yang membuka ruang untuk sengketa, perang saudara, berebut harta, akhirnya musuh masuk dari segenap isi ruang dunia. Tanah Melayu jatuh pada muka. Pada muka hang, pada muka aku. Kita yang membuka ruang tu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka jatuhnya khalifah sekali pertama di Tanah Melayu, Sultan Mahmud. Sampai sekarang Melaka tak ada sultan. Muslimin dan muslimat, itu mukadimahnya. Tuan-tuan, kenapa kita kena cerita tentang bangkit? Sebab kita pernah jatuh. Sebab tu kena bangkit. Tu je jawapannya kan. Kenapa tajuk kita bangkit? Sebab kita jatuh. Sebab kita tengah jatuh ni. Bangsa yang telah dijatuhkan. Bangsa yang telah ditidurkan. Sampai bila ni? Entahlah sampai bila bangsa ini harus ditidurkan. Bila nak bangkit, bangkit. Aqsa dah nak jatuh, Palestin dah nak runtuh. Kita masih lena, masih ngaduk saja, tak buat apa. Bangkitlah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Pesanan dan wasiat Raja Ali Haji fi Sabilillah. Tuan-tuan kenal siapa dia? Dia adalah abang sulung kepada Sultan Selangor, Sultan Salahuddin. Mereka ni berketurunan Bugis. Ketika Melayu jatuh ke tangan Portugis dan Belanda 1641, 1784, 1824, Inggeris, Perjanjian London. Sebelum tu, in between antara Belanda dengan British masuk 1786. 2 tahun sebelum Perancis sampai tuan-tuan, bangkit seorang pejuang bangsa, tapi bukan Melayu. Dia Bugis. Ini pesanan dan wasiat kepada kita. Segala puji bagi Allah dan selawat salam ke atas Nabi serta keluarga sekalian. Kehadrat umat Melayu seluruh dunia. Wa ba'd. Inilah warkah daripada aku, Raja Haji Ali yang fakir, yang hina di hadapan Allah. Demi malaikat yang menjadi saksi, demi pena yang melarikan wacana, demi lembaran yang menjadi wahana. Ketahuilah olehmu, wahai umat Melayu, peperangan ini bukanlah peperangan orang Bugis, tetapi inilah peperangan untuk mengembalikan maruah dan kehormatan kalian, bangsa dan tanah Melayu. Dipijak-pijak oleh penjajah Belanda, laknatullah. Akan tetapi Belanda mencanangkan bahawa
aku dan sekalian orang Bugis tidak berpuas hati dan kami digelar pemberontak. Sedangkan kami tolong berjuang untuk kalian, wahai Melayu yang masih lena dan nganga. Yakinlah dengan kata lain, peperangan dan perjuangan ini adalah untuk mengembalikan tanah, udara, air, laut, hak kita yang telah dirampas oleh penjajah kepada orang-orang Melayu yang sudah beratus tahun membina kehidupan, membina kota, pelabuhan di bumi ini. Jikalau terdapat satu pun kampung, daerah dan kota, pelabuhan, seluruh orang Melayu adalah kita punya dan kita berhak ke atasnya. Syahadah untuk kita bersatu di jalan Allah bukanlah satu perkara yang mudah. Ia bagai mengepal pasir yang kering. Syaitan adalah musuh nyata, sama ada terang maupun tersembunyi di sebelah mata. Wahai orang-orang Melayu yang berhati Bugis, yang berhati British. Wahai rakyat umat Melayu yang berhati Portugis. Wahai rakyat-rakyat Melayu yang berhati Belanda. Bangkitlah, sedarlah, tamparlah, jentiklah, ketuklah kepalamu. Kalian telah dibeli oleh Portugis dengan harta dunia. Kalian telah dibeli oleh Belanda dengan harta yang sementara. Sehingga kan kalian berpeluk tubuh melihat setiap seinci tanah sekangkang kera direbut, dijarah dan dimamah oleh Portugis dan Belanda yang durjana. Telah aku tulis tanggal 19 Rejab. Tanggal 19 Rejab pada hari ini 1998 Hijrah bersamaan 17 Jun 1784 di Tanjung Palas, Teluk Ketapang. Inilah warkah yang kutulis. Warkah ini kutulis di atas sejadah menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk setelah selesai solat dan doa yang panjang untuk kalian umat Melayu yang masih lena dan nganga. Al-Quran di sebelah kananku, kitab Dalilul Akhirah di sebelah kiriku dan badik pusaka di pinggangku untuk aku menghalau Belanda keluar daripada tanah Melayu. Tuan-tuan sidang mukminin rahimakumullah, saya baca hanya sebahagian saja. Apa yang tuan-tuan kita boleh faham? Raja Haji Ali bangkit 17 Jun 1784, 2 tahun sebelum Perancis sampai. Penang waktu tu tanah Melayu dah, Islam dah pegang. 1732 Islam dah sampai di Pulau Pinang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum berlaku persempadanan antara Kedah dan juga Pulau Pinang. Di Carok Tok Kun tu adalah persempadanan wilayah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kuliah saya, dalam gereja di Carok Tok Kun ada batu bersurat. Itulah berlaku pemisahan. Yang saya heran ya tuan-tuan, kenapa batu bersurat kita punya duduk di tempat gereja? Ini persoalan yang pemimpin kena jawab. Sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin tuan-tuan pun tak tahu ni, kita pun tak tahu. Ya, batu bersurat kita punya. Dia catatan tulisan Melayu, tulisan Jawi yang mengisahkan sejarah Kedah Pulau Pinang ni. Muslimin dan muslimat. Macam mana boleh ada dalam gereja? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, cerita dia pesanan dan wasiat yang ditulis oleh Raja Haji Ali ni, Ali Haji ni, dia nak abang mai kata tuan-tuan, ketika Portugis balik 1641, bawa balik dengan undang-undang konun Melayu Melaka. Tuan-tuan, undang-undang hudud, undang-undang konun ni dah ada di tanah Melayu ni. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan? Seawal tahun fasa kedua pembangunan Melaka, ketika Sultan Muzaffar memasukkan Islam dalam pentadbiran dan wilayah, maka istana Melaka menjadi istana yang paling gah di dunia. Kalau tuan-tuan boleh Allah izin duduk zaman tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmatullah, memang tak ada istana yang boleh lawan kecanggihan dan kegemilangan zaman istana. Zaman tu sultan dengan ulama daripada tanah Arab didatangkan tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Antara pandangan daripada Iran datang mendampingi sultan, umara dan ulama bergandingan, maka Melaka diangkat berkat. 300 tahun, 1262 sampai 1511 jatuh. 300 tahun tu kan, hampir 300 tahun berkuasanya Islam di bumi tanah Melayu. Tuan-tuan, cerita-cerita macam ni kita kena buka balik tau. Sebab nak buka balik semangat tu. Di mana titik jatuh, di situ titik bangkit. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, tadi saya kata apa? Kenapa kena bangkit? Sebab kita pernah jatuh. Apa punca jatuh? Bila kita jatuh? Apa kesan kejatuhan? Muslimin dan muslimat, 20. Kejatuhan pertama, tadi saya
saya dah sebut dah tadi di awal tadi, jatuhnya Kota Melaka itu mungkin kita sebut sebagai kejatuhan pertama di tanah Melayu. 1511, jatuhnya Islam di bumi tanah Melayu. Jatuhnya Manila menjadi Filipin. Jatuhnya Fatani menjadi Thailand. Jatuhnya Burma menjadi Myanmar. Jatuhnya Temasek menjadi Singapura. Akhirnya tuan-tuan, habis tanah Melayu. Sikit. Tinggal secuek. Orang Kelantan kata, tinggal cotek sosit tu. Besar ni wilayah kita, tuan-tuan. Kapasiti penduduk tanah Semenanjung, tanah Melayu ni, tuan-tuan, jika digabung dan dicantum, 300 juta populasi. Semenanjung tanah Arab pun 300 juta. Yang ni kita sebut banyak kali dah, tuan-tuan. Kita ulang balik. Kalaulah 300 juta, tuan-tuan, bangsa Arab kita hantar, katalah separuh, ataupun suku. Separuh 150. Sallallahu alaihi Muhammad. Suku lebih kurang 75 juta. Out of 300 million. Umat Islam yang berada di bangsa Arab. Palestin, Syria, turun ke Oman, Iran, Oman, UAE, Bahrain, Kuwait, Yaman. Gabung semua ni, ambil suku lah. Ataupun ambil kosong, kita kata 10%. 300 juta, 10% hanya kita kata 300 ribu. Kan? 300 ribu. Sallallahu alaihi Muhammad. 30 juta. 10% umat Islam daripada bangsa Arab. 10% sahaja. 10%. 30 juta. Dah mampu untuk meranak seluruh jajahan Israel Zionis laknatullah. Tapi kenapa tak berlaku? Baru 10%. Muslimin dan muslimat. Tak apalah, kita ada bangsa Arab tak boleh harap. Okey, kita angkat bangsa Sungai Dua. Boleh? Ada berani? Berapa persen bangsa Sungai Dua? Hantar hak geng malam ni saja pun dah kemas dah ni. Kalah dari Zionis ni. Hantar hak main masjid je. Kapasiti dan populasi Yahudi di Palestin hanya sekitar sallallahu alaihi Muhammad, mungkin 1 juta. Ataupun 6.7. Tolak satu dunia ni hanya 14.5 je Yahudi ni. Tolak dengan Yahudi Ortodoks sekitar 380,000, tak sampai 1 juta. Tu saya kata, kenapa tak boleh menang-menang? Kenapa tidak ada kekuatan ni? Muslimin dan muslimat Allah. Maka pasti ada masalah akidah, masalah ukhuwah, masalah ukhuwah dan akidah kita tak bersatu dan tak bercantum. Di situlah menyebabkan berselerak dan semakin menjarak, semakin berselerak dan semakin menjarak. Sebab tu Yahudi ketika keturunan Theodor Herzl, bangsa Zionis masuk 1948, dia kata apa? Kita ingatkan ketika kita masuk 15 Mei ini, bangsa Arab akan bergabung untuk melawan kita. Tetapi tidak ya. Mana bangsa Arab membiarkan kami masuk dengan penuh kekal tenang. Hashtag. Yahudi masuk dengan kekal tenang, tuan-tuan. Ya Allah, 15 Mei daripada 60,000 naik ke 380,000. Masuk lengkap 1948 ketika British menyerahkan sepenuhnya Palestin kepada Yahudi, maka tertubuhnya Liga Bangsa. Daripada Liga Bangsa tertubuhnya United Nation, PBB, 1947-1948. Tuan-tuan nak abang mai kata, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, apa punca kita jatuh ni? Tadi jatuh tanah Melayu 1511. Tapi jatuhnya Islam satu dunia ni bila? 1924. Itu rasmi. Yang tak rasmi sebenarnya 1922 kita dah jatuh dah. Bila jatuhnya kerajaan Sultan Mehmed V, dilengser dan dihalau oleh Yahudi yang memegang kerusi parlimen bergabung dengan CUP, Community of Unity Progressive. Yahudi ni, tuan-tuan, cerdik tak cerdik, dia pegang kerusi parlimen Turki. Macam mana ni orang luar boleh pegang kerusi? Akhirnya bila berbincang parlimen Turki, Khalifah Uthmaniyah tak boleh buat keputusan sebab Uthmaniyah Melayu Islam bukan majoriti. Ini bukan cerita politik, tuan-tuan, ini cerita fakta sejarah ni. Akhirnya Yahudi masuk pentadbiran parlimen Uthmaniyah 1909, Sultan jatuh 1914, Perang Dunia Pertama, 1917, Palestin jatuh.
1918 masuk mengundi. Akhirnya tuan-tuan, ranak Turki Uthmaniyah. 1922 diisytiharkan Khalifah Uthmaniyah tamat. Maka 1924 datang Mustafa Kemal Atatürk yang berdarah Yahudi Daunama. Bercantum dengan Turki, berdarah Turki Yahudi. Tuan-tuan, ada dua yang bahaya di dunia. Turki Yahudi dengan Yahudi Saudi. Turki Yahudi membina Republik Turki hari ini. Dan Yahudi Saudi membina negara Hijaz, Makkah, Madinah. Hal terhalaunya Syarif Hussein, kerajaan warisan keturunan baginda Rasul SAW ke Jordan. Lahirlah Ahlul Bait. Tuan-tuan, Abang Mai kata apa ni? Apa punca jatuh? 1924 jatuh rasmi sistem khalifah yang pegang Palestin. Yang pegang Hijaz. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan kena faham benda ni. Saya ulang banyak kali pun tak apa. Jatuhnya Turki, jatuh dua benda besar. Ingat, faham ha? Jatuhnya Turki Uthmaniyah 1924, jatuhnya khalifah, jatuh dua benda besar yang hak kita, yang dipegang, ditatang, disayang selama 400 tahun tuan-tuan. 1517 sampai 1917, 400 tahun ditatang, disayang, dibelai Palestin, dijaga sungguh, disuap makan oleh sultan-sultan Turki Uthmaniyah dan bumi Hijaz. Sebab tu terjawab persoalan kenapa adanya barang-barang peninggalan Rasul, replika artifak baginda Nabi, kenapa ada di Museum Tok Kapi? 1886, 1888 berlaku percubaan oleh Wahabi untuk merampas dan mencuri barang dan jasad Nabi. Kalau tidak kerana jasa Sultan-Sultan Uthmaniyah, dia membiarkan Wahabi membuat onar di bumi Nabi. Barang dan jasad Nabi hampir dicuri sebab yang jenis suka curi barang Nabi ni hanya Yahudi. Tuan-tuan ingat zaman Sultan Nuruddin Az-Zanki pernah ada dua orang Yahudi nak rampas barang Nabi. Maka Yahudi menghasut Wahabi untuk merampas barang Nabi. 1888, ini fakta. Ini bukan polemik nak bergaduh ke apa ni. Akhirnya Sultan Uthmaniyah menyumbangkan stesen jalur Hijaz, stesen railway kereta api. Yang ni saya sebut banyak kali dalam kuliah. Barang kita tu hak tanah wakaf umat Islam. Masih ada tuan-tuan 20 minit jalan kaki. Tuan-tuan pergi tengok di Madinah, daripada Masjid Nabawi jalan kaki. Ataupun pergi cari ya haji, pergi cari teksi, ya haji. Bagi tahu dia Madhaf Ambariyah. Masjid Ambariyah, Turki. Bagi tahu dekat driver tu nak pergi Masjid Turki ataupun Masjid Ambariyah. Dia akan bawa 20 minit, tuan-tuan tengok di situlah tempat kita punya. Itu kita punya tu, stesen kereta api yang telah menyelamatkan barang Nabi daripada Raudhah, daripada Madinah. Sebahagian barang-barang Nabi dibawa daripada Madinah, disimpan di Museum Tok Kapi di Istanbul. Sebab apa? Sebab cubaan rampas dan curi oleh Wahabi Saudi. Diselamat oleh Turki Uthmaniyah. Sebab tu Yahudi dan Inggeris nak sangat Turki jatuh. Maka bila Turki Uthmaniyah jatuh tuan-tuan, dua benda jatuh. Palestin runtuh, Hijaz pun runtuh. Akhirnya dua-dua ambil. Dua-dua ni British ambil. British ambil Palestin, British ambil Mekah, Madinah. Ditadbir oleh British. Tuan-tuan tak asal apa tuan-tuan? Sallallahu Muhammad. Okey, itu tak tahu kat mana orang ni. Okey. So 1924 titik kejatuhan kita. So 2024 adalah momen yang kita kata bukanlah anniversary ni benda baik kan. Takkan nak kata anniversary 100 tahun Malaysia Islam jatuh. Tak sesuai perkataan tu. Anniversary ni benda baik, benda yang seronok. Maka 3 Mac bulan depan, 2 bulan lagi, 3 Mac 2024 adalah tarikh keramat air mata episod darah jatuhnya, runtuhnya sistem khalifah yang menjaga Palestin, yang menjaga bumi Hijaz. 3 Mac tahun ni. Dan ni kan orang nak sibuk tanya kan, orang nak sibuk keluar viral balik video-video ustaz-ustaz cerita tentang 1 tahun akan muncul Imam Mahdi lah, macam-macam teori. Macam-macam mufti jadian lah, baru keluar teori tu macam-macam lah kira. Nak kata Muhammad Al-Qasim, nak Qasim tak Qasim. Ustaz apa pandangan ustaz tentang Muhammad Al-Qasim yang katanya Imam Mahdi? Segaknya Muhammad Al-Qasim ni siap pakai tie, pakai blazer. Ui, sakai Imam Mahdi lah ni pakai blazer. Jadi saya boleh sebut tuan-tuan, mungkin sebut sikit. Kalau tuan-tuan pernah mengikuti, orang mengatakan daripada Pakistan, ada seorang lelaki namanya Muhammad Qasim. Yang di sebelah sana dah heboh dah.
Kononnya dialah Imam Mahdi. Awal Imam Mahdi keluar ni. Siap dia boleh makan, apa tu? Yang Pakistannya tu? Apa? Roti tu? Kita roti canai kan? Kalau Pakistan apa dia? Bukan capati, satu lagi. Yang Pakistan punya tu. Oh, Imam Mahdi makan roti Pakistan ni. Macam mana ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Okey? Tuan-tuan, budak ayah-ayah. Dia nak tahu Imam Mahdi ni mudah je. Nabi dah bagi dah. Kembali kepada jalan. Kembali kepada hadis Nabi. Yuwa tiusmu husbi. Wasmu abi hisma abi. Dia mesti bangsa Arab. Lahir di Madinah. Badan seperti Bani Israel. Muka Arab. Yang tu je. Banyak lagi. Tapi kita ambil yang tu. Kalau yang tu pun hang tak lepas. Hang tak sudah mengaku lah. Hang ni bangsa Sungai Dua je pun. Saya ni asal Sungai Dua. Tapi saya rasa saya lah Imam Mahdi. Sudah. Dahlah makan nasi Arab. Ali tak ajak nasi Arab pula nasi kandak. Imam Mahdi makan nasi kandak. Macam mana? Bismillah. Okey, tutup cerita tu. Okey. Tuan-tuan, apa benda yang boleh menyebabkan kita jatuh? 4. Dalam banyak-banyak 4 benda. Inilah punca. The reason and the causes. Inilah punca kejatuhan. Punca kejadian telah pun disiasat. Yang pertama tuan-tuan, jatuhnya khalifah dan pemimpin. Sebab tu tuan-tuan, saya ulang banyak kali dah. Kenapa antara tujuan Vasco da Gama, Lopez de Esquerra, Stamford Raffles, Raja Ferdinand, Raja Filipin, kenapa Alfonso sanggup berkorban, simpan duit dia untuk menawan Goa di India. Itu kita punya kan, tuan-tuan. Goa tu Islam punya, kita punya. Tapi apa jadi hari ni? Goa ditawan 1509. 2 tahun kemudian, dia bertolak daripada Goa. Rupanya Goa tu tempat training untuk menghancurkan Malacca. 1511. Rupanya mereka dah aim dah. Mereka dah belajar dah tuan-tuan. Benda yang boleh menstabilkan sesebuah kerajaan adalah sultan. Maka untuk menjatuhkan sesebuah kerajaan, mesti runtuhkan sistem kesultanan dia. That is why Sultan Abdul Hamid II kena jatuh. That is why kenapa khalifah kena runtuh. Ini pegangan dan kepercayaan orang Yahudi. Maka they aim to achieve the goal. Itulah matlamat mereka untuk menggagal dan meruntuhkan Islam di dunia. Mesti hang attack sampai sultan jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hang baik crook, hang buatlah macam mana pun. Sultan mesti jatuh. Melaka jatuh. Akhirnya Sultan Mahmud lari ke Paguh, ke Muar, turun ke Bintan, membina kerajaan Johor. Anak Sultan Mahmud berpecah dua. Sultan Muzaffar ke Perak, Sultan Alauddin ke Johor. Terbinalah kerajaan Johor dan terbina kerajaan Perak. Johor naik ke Riau Lingga. Lingga pinggah ke Pahang, maka terbinalah sistem kesultanan kerajaan Pahang. Maka Perak, Johor, Pahang adalah warisan daripada Kesultanan Melaka yang telah runtuh dan jatuh. Maka di Melaka ending tak ada keturunan. Selepas matinya Sultan Mahmud mangkat di Julang, tak ada anak lelaki. Maka habis riwayat. Terputus. Maka sultan-sultan di tempat-tempat lain terputus. Sebahagiannya. Kecuali kerajaan Sultan Kedah yang tidak pernah terputus daripada semenjak zaman sebelum Alexander Maharaja Derbaraja 630 Raja Perong Mahawangsa, Sultan Muzaffar Shah sallallahu alaihi Muhammad, sampailah Sultan Salahuddin yang bertakhta di singgasana sekarang tuan-tuan. Diiktiraf oleh World Heritage UNESCO. Dahsyat tak dahsyat? Sebab tu kerajaan Siam tuan-tuan bergabung dengan Perancis Light 1791 1820. My attack Siam kod darat, British kod laut. Attack Kedah ni sebab apa? Tujuannya hanya satu, nak jatuhkan sistem Sultan Kedah. Bila jatuh Sultan, habis semua barang-barang yang Nabi sebut besi yang ada di Kedah ni yang akan diguna pakai akhir zaman. Tuan-tuan, saya bukanlah nak terlalu obses dan taksub, tapi tak tahulah sepanjang saya duduk kaji ni, hati kecil saya. Sebab apa hati kecil? Sebab saya memang kecil. Boleh nampak macam muka ketat ni? Okey. Hati kecil saya mengatakan bahawa barang-barang kita iaitu besi yang ditemui di Sungai Batu ni tuan-tuan memang akan diguna pakai dalam perang Armageddon dan juga akhir zaman Imam Mahdi.
Tak adalah tuan-tuan, you can disagree to disagree, you can disagree to agree, but you should agree to agree with me. Tuan-tuan percayalah tuan-tuan. Sebab hasil bumi kita telah ditemui 200 tahun selepas zaman Nabi Daud. Ganah tak ganah ni tanah Melayu ni. Dalam perang Yarmuk 636 Masihi dia juga ditemui tuan-tuan hasil besi yang diguna pakai. Besi yang dihantar 60 tahun Masihi ke bumi Arab. Dan besi tu bukannya makin berkurang, makin bertambah. Tuan-tuan boleh pergi tengok. Jadi sebab tu saya kata, kenapa kita harus bangkit? Sebab kita ada something special yang Arab tak ada, yang Yahudi tak ada, yang Israel tak ada. Maka Yahudi sangat takut. Tuan-tuan tengok dalam parlimen Benjamin Netanyahu, dia sebut Malaysia, Indonesia. Malaysia, Indonesia, they are trying to conquer and open, protect Al-Aqsa. But they don't. Kalau kita ni tak penting tuan-tuan, Pak Cik Netanyahu, dia takkan sebut dalam parlimen. Kenapa nama kita dipetik? Nasib baik nama Ustaz Maneh dia tak sebut dalam parlimen. Dia petik je, hang siap. Yang kamera-kamera ni aku bawa. Buat live terus di parlimen Israel. Sembang kan. Betul tuan-tuan? Dia sebut Malaysia Indonesia. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia takut dengan kita. Kalau kita ni benda tak istimewa, tak ada kita tuan-tuan, kalau orang tu tak penting hidup kita, kita tak teringat dan tak terlintas nak sebut, betul tak? Tapi bila orang tu penting, mesti kita teringat dan terlintas nak sebut nama dia. Istimewa dan Bismillahirrahmanirrahim. Itu logik akal. Kenapa Malaysia dan Indonesia disebut oleh Benjamin Netanyahu dalam persidangan parlimen? Hoi tuan-tuan, adakah itu pertanda bangsa Sungai Dua yang akan bangkit membuka Al-Aqsa? Tak bunyi suara pun. Sebutlah amin. Supportlah sikit. Orang penat susahlah kalau jumpa audience yang tak responsif ni. Kan tuan-tuan macam terkesima ke apa ni? InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh tuan-tuan tahu tu. Okey. Maka tuan-tuan, runtuhnya sistem kesultanan. Sultan ni mesti dijatuh oleh kata Yahudi. Sebab tu dia perosah kat mana pun untuk menjatuhkan. Tapi bagi kita, dalam perkara 153, perkara 3, 153 Perlembagaan Malaysia Constitution mengatakan bahawa Sultan adalah raja berdaulat yang tidak boleh sentuh walau seinci. Hang pijak, hang sentuh, hang jaga hang. Laksmana Bentan datang menyembah, merendah diri walaupun gagah. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Terbang tinggi seekor burung, hinggap sebentar sambil bertenung. Sultan dan agung umpama sebatang payung, menjadi tempat rakyat berlindung. Daulat tuanku. Pantun istimewa. Sedikit kesedihan melanda sebab Kebawah Duli Yang Maha Mulia akan mengakhiri Sallallahu Alaihi Wasallam pemerintahan dan jajahan takluk baginda setelah 5 tahun berkuasa di singgah sana. Jadi kita doakan andainya video ni sampai ke istana. Saya kena sebut sebab saya ada hubungan. Ada hubungan. Okey. Sebab saya ada program di Raja, saya dah sebut dah. Malam ni TV3 Kebawah Duli Yang Maha Mulia baca berita. Sekali tuan-tuan tengok mesti ada tu. Video di YouTube ada. Istimewa, eksklusif. Sultan Abdullah membaca berita buletin utama TV3 Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, maka sebab tu tuan-tuan, kita kena bela. Inilah yang saya sebut depan Sultan. Program Kerabat di Raja baru ni menitis air mata. Sultan adalah pembela tuan-tuan. Dia benting singa kita. La taqtulu usuda biladakum fata'kulakum kila bi'a'daikum. Apa kata almarhum Dr. Marsi? Ketika kamu jumpa khalifah ulama yang menjadi benteng dan singa agama, hampa pegang dia elok. Hampa pegang elok lah kira. Jangan kamu bunuh singa-singa itu. Kalau nescaya sehingga singa itu mati, jatuh, kamu akan digigit oleh anjing-anjing daripada musuh. Kata-kata yang sangat dalam. Akhirnya almarhum Dr. Morsi tamat riwayat, dibunuh oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, Sang Al-Gojo. Permainan Yahudi dan juga US. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dua, jatuhnya punca kita tuan-tuan adalah disebabkan sistem. Sistem pendidikan, sistem kewangan, sistem kesihatan, sistem makanan, sistem pakaian.
Sistem pendidikan yang masih meneruskan jejak-jejak penjajah. Saya nak bagi tahu sistem kita telah dicemari. Apa pun sistem. Dulu zaman kita kan, sudah sebut banyak kali dah. Pakcik-pakcik, abang-abang ingat dah zaman kita. Zaman kita dulu, Sallallahu Alaihi Muhammad, zaman yang tak bergejek ni, kan? Zaman gasing, caplong. Bagi. Caplong lagi. Randes. Ada randes? Saya nak cadangkan Masjid Al-Nabawi juga, boleh tak? Al-Nabawi kita buat karnival sukan klasik. Bagi anak-anak kenal, anak-anak kita tak kenal ni, caplong tu tentang apa? Randes tu tentang apa? 7 kasut. Boleh tak? Setuju tak? Mana AJK? Masuk meeting? Malani juga. Min Lam ni juga. Lulus terus bajet. Karnival masjid, pertandingan sukan klasik. Dengan syarat, phone jangan bawa. Taklah boleh bawa, maksudnya nak rakam kan. Maksud jangan main phone ketika game tu. Sebab nilai dia adalah nak bagi budak-budak merasa inilah zaman sukan ayah. Inilah Mobile Legend ayah. Nak abang tu. Ni Mobile Legend zaman ayah. Macam ni ayah bestnya. Baru hantar. Tuan-tuan, poin saya. Zaman kita, anak-anak muda, zaman kita lah. Kan? Nak lalu depan orang tua-tua, apa kita buat? Kita akan tunduk kan? Makcik tumpang lalu. Betul tak? Tumpang lalu makcik, itu zaman kita. Lah ni ada tak lagi budak yang macam tu? Lalu depan orang tua-tua, dia tunduk 90 darjah, 45 darjah, makcik tumpang lalu, cikgu tumpang lalu, ada tak? Pasal apa? Itulah kata sistem terbunuh. Sistem kita membunuh kejiwaan. Adab dan akhlak, moral. Sibuk sangat nama update di media sosial sehingga terkorban adab dan akhlak serta sosial. Muslimin dan muslimat. Sebut melayan medsos, media sosial sehingga terkorban adab dan sosial kita. Kalau boleh jumpa seorang anak muda yang makcik tumpang lalu, ya Allah. Waktu zaman tu tuan-tuan, kalau kita tunduk macam tu kan, orang tua akan kata apa? Ya Allah. Orang tua tak tanya, ni periksa dapat berapa A. Tak, dia tak tanya. Kalau budak lalu macam tu, dia tak tanya. Dia tanya apa? Ya Allah, ni anak siapa? Mengaji mana bagusnya? Dia tak? Dia tanya anak siapa? Dia tak tanya pun hang dapat mengaji. Dia tak tanya hang A berapa. Zaman kita lah ni tersangat menjaga. Sebab tu dulu zaman anak hang, anak aku. Betul tak tuan-tuan? Anak awak, kita zaman kita kecil, Sallallahu Alaihi Muhammad, kalau pakcik-pakcik orang sebelah jiran ni tarik tangan, tampak, kita tak rasa nak marah. Sebab kita terbina dengan pendidikan dan kita pun faham kata pakcik sebelah umpama adalah ayah. Weh, saya berapa kali kena tarik telinga dengan pakcik jiran. Tak rasa apa pun. Sebab apa? Anak hang, anak aku, kita sama-sama jaga. Itulah terbina kita. Kita hak baik ni, mengaku baik ni. Sebab tu ayah-ayah zaman-zaman kita jadi lain, tak sama dengan budak lah ni. Weh, anak lah ni bukan sekat cubit. Berentuh sikit je. Ham siapa? Tu tengok cikgu tu. Pak pun sama. See you in court. Tak puas hati, serang cikgu. See you in court lah. Zaman kau saman menyayang, saman menyaman, benci membenci, perasaan menjadi dendam. Kira nak saman, tak puas hati saman, tak puas hati saman. Tak berkat dah zaman kita ni, Allah angkat dah. Dulu berkat, Allah bagi sayang. Dia nak tahu berkat tak berkat, kasih sayang hilang. Tu je berkat. Bismillah, bismillah. Okey, kita nak tutup kat mana ni? Sistem. Yang ketiga, punca kejatuhan adalah anak muda. Tuan-tuan tengok Sultan Uthmaniyah pegang kan. Tuan-tuan tahu, Yahudi, tadi saya kata, dia masuk, dia pegang rampas kerusi parlimen. Dia panggil CUP. Yang ketiga, cara dia, yang kedua, dia masuk, dia menghasut anak muda. Sebab apa dia hasut anak muda? Benda yang Nabi buat, dia akan buat juga. Tuan-tuan tengok, zaman Eropah membangun, semua benda dia tiru benda yang Islam buat. Technical dan tactical prosedur peperangan. Ni antara benda yang saya share tadi, program dekat TUDM dengan abang-abang tentera. Tuan-tuan kalau tengoklah zaman sekarang ni, dulu kan tuan-tuan, zaman ketika Nabi hidup kan, Eropah ni tak ada apa, Rom, Parsi kuat sebelum Nabi lahir.
Tapi lepas Nabi lahir, pindah ke Madinah, Nabi bina kerajaan, Badar, Uhud, Khandaq, sampailah Tabuk, Rom jatuh, Parsi jatuh. Dan Islam conquering the world. Selama 1315 tahun, daripada sejak zaman Nabi, sampailah zaman Khalifah. Dunia ni kita punya. Tuan-tuan tak rasa apa. Tu saya kata, penjajah, dia takluk tanah hanya untuk harta. Tapi Islam bila dia takluk tanah untuk daulah dan dakwah. Itu beza. Tuan-tuan tengok cara Sallallahu Muhammad. Cara apa? Mungkin saya pernah kupas dalam kuliah kan. Tengok cara Brigid Al-Qassam. Bagaimana dia peluk dan dia santun anak-anak Zionis dan Israel. Walaupun dia ada pilihan untuk membunuh. Tapi apa salah bayi itu? Apa salah baby Zionis? Walaupun pok hang tu Zionis. Tapi Islam tidak menghalalkan. Dendam tidak menghalalkan cara. Marah tidak menghalalkan cara. Sallallahu Alaihi Muhammad. Akhirnya tuan-tuan, maka seluruh anak-anak Israel Zionis yang terbunuh, komander 300 orang, anak dia ditahan dan ditawan oleh Al-Qassam. Dan hari ini tuan-tuan, menjadi anak angkat kepada Brigid Al-Qassam yang disuap dengan kalimah Bismillah. Dan saya yakin dan pasti anak-anak ini akan kembali menyokong Brigid Al-Qassam tanpa paksaan. Sebab mereka terbangun dan terbina dengan sistem tarbiyah langsung daripada abang-abang Brigid Al-Qassam. Tapi kalau Zionis tangkap anak-anak Gaza, Palestin, syah! Sembelih terus. Beza. Musuh pegang Islam, dia ranak, dia sepak, dia pijak. Tapi Islam bila pegang musuh, dia punya santun peluk tu. Nampak tak tuan-tuan? Beza kita ni. Nilai dalam agama yang Nabi tinggal sangat tinggi. Sallallahu Alaihi Muhammad. Muslimin dan muslimat Allah, ketika mana Nabi bina daulah di Madinah, apa Nabi buat? Dua benda tuan-tuan. Ini dua benda. The first two things has done by Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Yang pertama, Nabi bina masjid. Dan yang kedua, Nabi bina networking anak-anak muda. Sayyidina Talhah Ubaidillah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Malik bin Sinan, Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Jaringan anak muda ni tuan-tuan. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban. Duduk Nabi di depan. Sebab tu bila setiap siri peperangan, Badar sampai Tabuk, 629. Tuan-tuan, perang Hunain, perang Tabuk. Tabuk is the last war. 27 peperangan yang Nabi pimpin, 27 ghazwah. Setiap kali Nabi menang, apa jawab Nabi? Nabi tak kata, tengoklah, see the leg bro. Nabi tak kata, menang sebab aku Nabi. Tapi Nabi kata apa? Tengoklah belakang aku siapa? Seluruh anak muda. Maka Yahudi dan penjajah belajar. Rupanya nak jatuhkan umat Islam, mesti kita tawan hati anak muda, beli jiwa mereka. Maka dia pun buat phone, buat apps, buat Mobile Legend, biar mereka main game sampai 3 pagi, subuh terkorban. Habis anak muda jatuh, Islam runtuh. That is the way. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini anak muda ni. Inilah bakal pelapis ni. Tok Imam Haji Al-Marbawi akan muncul, akan lahir dalam kalangan anak muda ni. 10 tahun, 20 tahun akan datang. Sebut amin. InsyaAllah. Ni semua ada ni. Tok Imam, Tok Siak, Tok Mudim. Tok Mudim pun ada. Dan dengan syarat Tok Mudim kembali ke zaman klasik. Iaitu, tak mau laser, mesti batang pisang. Boleh tak? Tadi saya cadangkan karnival sukan klasik kan. Lepas ni yang kedua, kan masjid buat apa? Gotong royong berkhatan perdana atas batang pisang secara terbuka. Terbuka. Nah, abang Amal kata nak bagi anak-anak rasa apa yang ayah rasa. Ayah kata, tak sakit pun, macam gigit semut, sikit je. Tak sakit, tak sakit. Anak ayah kan hero. Anak pun kata, ayah nasi apa? Ayah tak apalah pandai cakap. Cuba ayah try tengok sekali lagi. Ayah pun cakap kemai. Tak sakit semut. Cuba try sekali lagi tengok.
Sunat kali kedua tak ada tarawih. Okey? Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, maka anak muda ni tuan-tuan, Yahudi masuk, dia tawan, dia panggil Young Turks. Gerakan Young Turks. Sallallahu alaihi Muhammad. Turki muda, Community of Progressive, Unity Progressive. Dalam bahasa Turki disebut Ittihadi wa Taraki. Jatuh anak muda Turki tuan-tuan. Akhirnya anak muda Turki dihasut oleh Yahudi. Dia lawan Sultan. Tuan-tuan tengok dalam Parlimen. Ni cerita ni ada ni. Dokumentari TV2. Lakonan semula bagaimana Palestin boleh jatuh. Bagaimana Turki jatuh, bagaimana Palestin jatuh. TV2. Paitat dokumentari. Bangkit anak muda ni seorang Sultan pi berdemonstrasi. Di mana? Di depan istana Yildiz, Istanbul. Akhirnya Sultan menenangkan anak muda. Maka benda yang ketiga lah, anak muda jatuh. Yang keempat, puncak kejatuhan yang harus bangkit adalah institusi agama. Sebab tu tuan-tuan tengok, Napoleon Bonaparte, kan ni antara pejuang-pejuang bangsa yang bukan Islam. Mereka kata apa? Cara nak menjatuhkan Islam ni, kita kena angkat dan tarik supaya institusi agama dan orang agama ni hilang wibawa. Supaya rakyat dan umat tidak menghormati alim ulama dan asatizah. Biar mereka bergaduh, biar mereka berpecah. Supaya rakyat di bawah hilang hormat pada asatizah dan institusi agama. Institusi agama akan jatuh dan runtuh. Tak ada siapa yang boleh tumpang berteduh. Hilanglah berkat. Maka kekuatan agama akan jatuh. Dan benda tu sedang berlaku ni. Dalam institusi agama semualah. Bila sebut institusi agama ni semua tuan-tuan, semua terlibat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak kira lah Jakim tak Jawi ke, Jaiz tak Jaiz ke, semua. Kita harus insafi benda ni. Semualah secara jujur. Semua yang dikatakan badan agama, persatuan agama. Ya Allah, aku ni persatuan agama ni, aku ni badan agama, aku ni majlis agama ni, aku ni jabatan agama ni, aku ni semualah. Ya Allah, aku kena pegang, ini amanah Allah. Aku kena bela, aku kena tegakkan. Jatuhnya institusi aku, jatuhlah agama. Benda tu yang dibuat oleh Yahudi. Ketika ulama-ulama di bawah kerajaan Turki Osmaniyah, tuan-tuan, cuba dibunuh. Timbul satu konspirasi 1909, konspirasi yang dibawa oleh Yahudi, dia panggil Sallallahu alaihi Muhammad bukan virus. Virus racun tikus. Tikus ke arnab? Saya tak ingat dah. Arnab kot. Macam mana arnab atau tikus? 1909 tuan-tuan. Virus ni disebar di kalangan pemimpin utama dan asatizah ulama di Istana Yildiz. Maka mereka terkenal tuan-tuan. 1909. Ada catatannya. Yahudi yang buat. Virus yang disebar. Rupanya vaksin ke virus ni rupanya memang zaman tu lah. Ni saya tak ada kaitan dengan COVID ke apa kan. Maksudnya Yahudi boleh buat benda tu. Benda dalam tangan. Tuan-tuan jangan kata saya mengatakan COVID tu Yahudi. Ni berlaku 1909 cerita dia. Sejarahnya. Ranap habis. Frontliner Sultan jatuh. Dengan Sultan-Sultan pun runtuh. Maka Sultan Abdul Hamid II dilengsirkan 27 April 1909. Selepas kejadian virus. Sallallahu alaihi Muhammad. Muslimin dan muslimat Allah. Maka apa yang saya nak beritahu dalam pertemuan terakhir kita ni, pertemuan kita hari ni, terakhir macam ni. Maka jom kita bangkit kerana agama, bangkitlah wahai umat, bangkitlah wahai anak muda, bangkitlah Sallallahu alaihi Muhammad, semua yang mencintai agama kita tuan-tuan, sebagaimana yang saya ingat pesanan dan sedikit kisah yang berlaku pada saya tutup pertemuan kita malam ni dengan Sallallahu alaihi Muhammad ketika mana awal sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada tahun kelahiran tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih ni adalah Sultan Khalifah Turki Utsmaniyah yang ke-7. Ayahnya Sultan Murad II. Memerintah 1441. 1421 sampai 1451. Dalam zaman ni munculnya zaman Dracula. Vlad Dracula III. Yang tuan-tuan tengok cerita yang makan orang tu kan. Dracula ni wujud. Tapi bukan yang jenis gigi panjang tu. Tapi Dracula tu betul tuan-tuan. Dia memang bunuh orang Islam. Cerita dia panjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun dia asalnya masuk Islam. Jadi tentera Islam. Tapi dia khianat. Okey. Nak ceritanya tuan-tuan.
Sultan Muhammad Al-Fatih ni, ketika ayahnya, isterinya, mak Sultan Al-Fatih, Hummahatun, lahir, ayahnya sedang baca surah Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina. Maka lahirlah Muhammad Al-Fatih. Lahirlah seorang bakal kesatria dan perwira negara. Ketika umur 17 tahun, umur 7 tahun, ayah dia, ini nak cerita ni, persiapan untuk hang bangkit ni, hang kena takluk kota Konstantinopel. Hang ni akan jadi hero. Cuba tengok ayah dia buat. Ayah dia kata apa? Umur 7 tahun, tuan-tuan, dia lantik 2 orang ulama dan 1 orang jurulatih teknikal. Dunia akhirat bergabung. Syekh Ismail Qurani mengajar Al-Quran. Sallallahu Alaihi Muhammad. Adab. Dan Syekh Aqsam Sudin Al-Wali, keturunan Abu Bakar As-Siddiq daripada Bani Tamim, melatih dan mengajar ilmu tasawuf. Dan Panglima Tarhan, adik ayah dia, pak menakan dia, Panglima Tarhan, Panglima Tentera, bergabung, maka terbinalah acuan Sultan Muhammad Al-Fatih sejak dari darjah 1, siang belajar Sallallahu Alaihi Muhammad, pagi pergi mengaji Quran, adab, petang lawan pedang, malam tasawuf, kitab. Pagi Quran, petang pedang, tentera, malam tasawuf. 3 bergabung sehinggalah Syekh Aqsam Sudin. Satu hari, tuan-tuan, dia rotan Sultan Muhammad Al-Fatih. Anak Sultan dia rotan oleh penasihat ayahanda yang bertaraf wali, ulama lah. Sehingga membesar remaja, maka bertanyalah Sultan Muhammad Al-Fatih ni, kenapa aku dirotan? Sedangkan aku tak salah pun. Tuan-tuan, itulah psiko yang diajar dan dididik oleh ulama. Ni, dia kata, okey, hang akan marah kan kalau hang tak buat salah, tiba-tiba hang sakit tak? Sakit tak? Sakit tak? Sakit. Sakit, wahai guruku. Begitulah ketika engkau akan mentadbir negara nanti, engkau buat sesuatu benda yang salah dan yang tak kena pada tempat, pada rakyat. Rakyat akan sakit. Tuan-tuan, dia punya nilai. Dia panggil ilmu mantik dan reverse psikologi yang diajar, yang dididik oleh penasihat agama, yang dilantik oleh ayah dia. Akhirnya ketika Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan, 16 tahun jadi sultan dah. Pimpin negara dah, tuan-tuan. Umur 19 tahun pimpin dunia. Tingkatan 2, tingkatan 4, 2 kali jadi sultan. Tingkatan 2, tingkatan 4, legend. Anak kita tingkatan 4, legend juga. Tapi ada tambah dah tu depan, Mobile Legend. Boleh tahu tu? Lagi dahsyat. Mobile Legend tu kan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Akhirnya disebut, ayahnya sebut Muhammad Al-Conqueror. Oh, Muhammad Al-Conqueror. Ayahnya panggil Muhammad Penakluk, Muhammad Penakluk, Muhammad Sang Penakluk. Ayah duk sebutkan masin mulut ayah. Akhirnya tengok-tengok ayah, anak dia jadi sungguh penakluk Konstantin. Ni persiapan untuk bangkit, pembela. Jadi anak dia di brain wash dan diinstall masuk, tuan-tuan. Di set up mind setting dia, aku penakluk, aku pembebas, aku penakluk, aku pembebas, aku pembuka Al-Aqsa, aku pembuka Konstantinopel. Akulah, ya, aku yang la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiruha wa ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Ayah duk sebut, engkau lah, cek lah akan jadi. Sedangkan Sultan Muhammad Al-Fatih bukan anak sulung, anak nombor 3. Kenapa dia yang diangkat? Mesti ada something special. Kita pun sebut, abang akan jadi Imam Masjid Al-Marbawi. Wahai anak ayah Imam Masjid Al-Marbawi. Panjanglah pula kan. Barulah anak jadi imam. Ni panggil, wahai anak ayah makmum belakang Al-Masjid Al-Marbawi. Makmum sungguh. Sampai ke mati jadi makmum. Maksudnya, anak tu nak jadi hebat, panggilan tu dah hebat dah. Daripada awal. Muslimin dan muslimat. Maka bangkitlah anak dia sebagai penakluk Konstantinopel. Di situlah yang dikatakan Sallallahu Alaihi Muhammad dalam catatan lama, panggilan dan seruan daripada Sultan Melaka ketika itu 1453 dihantar dan dipanggil. Catatannya adalah dalam tulisan bahasa Parsi. Sultan Muhammad Al-Fatih ketika Turki menang, Konstantinopel menang, maka dihantar surat jemputan kepada Sultan Melaka yang memerintah pada zaman 1453. Maka ketika itulah dihantarnya wakil tanah Melayu, iaitu Laksmana Hang Tuah.
Laksamana Hang Tuah dengan Sultan Muhammad Fatih beza setahun. Maka dibawa Sultan Laksamana Hang Tuah datang ke mana? Ke Sultan, ke istana Tok Kapi, Muslimin dan Muslimat rahimakumullah, dengan pakaian lengkap busana. Yang ni yang saya sebut dalam video yang mula-mula dulu kalau tuan-tuan tengok, penyerahan Panji Usmaniyah kepada Panji Pandi Melayu ketika datangnya Syekh bekas keturunan Sultan Usmaniyah. Dia kata apa? Zaman kami kecil dulu, kami dah kenal busana Melayu. Sebab apa? Tok nenek moyang kami dah cerita tentang bangsa hampa dekat kami. Itu buktinya tuan-tuan. Generasi itu masih wujud, masih hidup. Dan dia menjadi saksi hidup. Mengatakan kami dah kenal bangsa Melayu dan kami pernah tengok busana lengkap di istana dan di tempat dalam galeri Sultan Usmaniyah kami dulu. Nak abang mai tuan-tuan. That is why kenapa bangsa Melayu sangat ditakuti ketika ini, bangsa Timur. Saya tak sebut Melayu lah. Saya orang tak taksub lah kan. So bangsa Timur. Dan memang pun Nabi sebut. Hadis Ibnu Majah. Banyak hadis lah tuan-tuan. Nabi sebut Islam takkan terbangun dan terbangkit bila keluarnya Al-Mahdiyu min ahli baiti. Bersamanya adalah tentera-tentera, salah satunya adalah yang datang daripada batalion daripada bumi dan Panji Timur. Maka Sungai Dua terletak betul-betul di wilayah timur. Dan jawapan kepada persoalan dan perbincangan malam ni, maka kita penakluk Al-Aqsa. Amin. Okey, itu kesimpulannya. Nak abang yang tu sebenarnya. Tadi tu kono jauh. Lah nak abang kata kita lah yang membuka Al-Aqsa tu. Itulah penutup lah tu. Okey. Jadi saya kira sekadar itu sahaja. Terima kasih banyak tuan-tuan Sallallahu Alaihi Muhammad atas fokus dan perhatian. Tak ada yang lain tuan-tuan ni. Okey, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak atas perhatian, atas kasih sayang tuan-tuan. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam siaran yang tak tahu bila. Terima kasih pihak masjid. Aqul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.